Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 2 November bersama saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Kita lihat dulu tajuk utama malam ini. Monsun Timur Laut bakal beri kesan kepada harga ikan. Juga kes nafas dan hazanah, Perdana Menteri tak masuk campur, tak halang siasatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan terhadap pertubuhan peladang kebangsaan atau nafas dan juga hazanah nasional berhad dijalankan tanpa pengecualian kepada mana-mana pihak. Beliau berkata siasatan harus dijalankan secara adil tanpa mengambil kira pangkat atau jawatan yang disandang pihak terlibat dan beliau tidak akan masuk campur atau menghalang siasatan. Ini sekarang heboh pasal nafas. Ya, itu pulang pada siasatan. Tapi kita nak yang ambil, yang dapat baja benih ini, kita nak supaya harga patut. Yang import cara betul, itu sahaja. Saya dah lama marah pasal kartel ni. Kartel ni makna apa? Maknanya kelompok kecil jaga dia, bukan jaga rakyat. Beliau berkata demikian dalam ucapannya ketika merasmikan Karnival Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan 2024 di Pusat Konvensyen Pika at Arena Batawa siang tadi. Pada 23 Oktober, Nafas menggantung jawatan pengurus besarnya Muhammad Faris Arifin atas dakwaan salah laku takbir urus yang berkaitan dengan salah urus dana organisasi. Dalam perkembangan terbaru, pendaftar Pertubuhan Peladang telah menggantung Perlembagaan Nafas yang berkuat kuasa semalam. Baru ini kes khazanah. Itu khazanah pengurusi sekarang Perdana Menteri. Tapi saya tak halang siasatan. Sama ada kes dulu, ya ini kes dulu. Tapi kalau kes sekarang pun, ada saja laporan sama ada Perdana Menteri pengurusi atau tidak. Kalau salah siasat, kalau salah dakwa, kalau salah hukum, saya tidak peduli. Baru boleh kita perintah dengan adil. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilapor sudah memulakan siasatan terhadap kerugian pelaburan bernilai 43.9 juta ringgit oleh Permodalan Nasional Berhad PNB dan Hazanah dalam Fashion Valley Sunan Berhad. Siasatan itu dijalankan disebabkan jumlah kerugian yang direkodkan kedua-dua agensi berkenaan terlalu besar dan membabitkan kepentingan awam. Dan ini pula perkembangan mengenai seorang warga tempatan yang didakwa terlibat sebagai tentera upahan di Ukraine. Kementerian Luar bersedia menguruskan apa juga perkara yang diperlukan bagi mendapatkan maklumat lanjut berhubung dakwaan itu. Menterinya Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, buat masa ini perkara berkenaan dalam tindakan Kementerian Pengajian Tinggi KPT dan pihak berkuasa dalam memastikan kesahihan dakwaan itu. Tidak semestinya ada rekod sebab mereka ni kadang-kadang ada yang datang belajar ke atas persendirian, mereka kadang-kadang tak mendaftar, kita tak tahu. Tapi yang katakan ada my card tersebut itu belum lagi sampai ke tahap pihak-pihak lain untuk minta bantuan kita lah. Beliau berkata kepada media selepas merasmikan Persidangan Agung Persatuan Solidariti Nasional atau Persona kali ke-9 di Seremban pagi tadi. Dakwaan mengenai seorang warga tempatan terlibat sebagai askar upahan asing Rusia timbul selepas gambar yang menunjukkan MyCard dan lesen memandu didakwa ditemukan di medan pertempuran Ukraine-Rusia tular. Ia didakwa ditemukan selepas tentera Rusia menawan kubu tentera Ukraine di Zaporizhia. Berdasarkan maklumat, individu yang beralamat di Padang Besar Perlis itu sedang melanjutkan pelajaran di luar negara. Keluarganya bagaimanapun enggan memberi sebarang maklum balas. Baik, program advokasi pelindungan kanak-kanak atau kasih kanak-kanak perlu diteruskan untuk mencegah jenayah seksual terhadap golongan bawah umur yang mencatatkan peningkatan kes saban tahun. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kesedaran untuk melaporkan kesalahan itu masih perlu ditingkatkan, terutamanya kes yang melibatkan darah daging sendiri. Membuat perkongsian
dan memberi suggestion kepada mereka kalau berlaku ini apa mereka boleh buat. So advokasi itu untuk sekolah. Kita tak tahu orang tu menjadi mangsa ke tidak. Tapi pada masa advokasi kadang-kadang ada kanak-kanak yang boleh berbisiklah dengan kaunselor. Dia tak nak bercakap dengan kaunselor yang ada di sekolah dia. So they will talk to our counselor. Jadi sebab itu kita perlu adakan ini secara berterusan. Datuk Seri Nancy berkata demikian ketika mengulas laporan kes kesalahan seksual membabitkan kanak-kanak meningkat 26.5% kepada 1,567 kes pada tahun 2023 berbanding 1,239 kes pada tahun 2022. Sebagai rekod, program advokasi kasih kanak-kanak 2024 telah dilaksanakan di 327 sekolah melepasi sasaran 300 sekolah tahun ini. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim sentiasa memainkan peranan dalam membendung penularan ajaran sesat di negara ini. Yang di-Pertuanya Datuk Hasanuddin Muhammad Yunus berkata pihaknya sentiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa berkaitan seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Jabatan Agama Islam Negeri dan Polis. Katanya antara yang dilakukan adalah memberikan kaunseling dan pencerahan kepada golongan itu, termasuk mereka yang telah ditahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Tambahnya, selain aspek perundangan seperti penguatkuasaan dan tindakan hukuman, kaedah dakwah dan kaunseling sangat penting bagi menarik golongan ini kembali ke pangkal jalan. Tapi kami sentiasa berbincang dengan pihak yang berautoriti, Jabatan Agama, dengan JAKIM itu sendiri, dengan PDRM, kami sentiasa berbincang sebab kami menggunakan pendekatan dakwah. Tetapi ada masa kalau dah melampau, kita serahkan kepada pihak berkuasa akan menjalankan. Benda ini berjalan serentak. Kita tidak boleh pisah-pisahkan sebab kalau kita lambat, mereka akan membarah dan ketika itu sukar untuk kita ambil tindakan. Yadim juga menyeru semua pihak menggembling tenaga memerangi penyebaran ajaran sesat melalui pelbagai kaedah, lebih-lebih lagi kemunculan golongan itu yang semakin ketara ketika ini. Beliau berkata demikian kepada Berita Al-Hijrah ketika diminta mengulas kenyataan timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan baru-baru ini yang dilaporkan berkata kerajaan sedang memantau secara dekat 8 ajaran sesat di seluruh negara selain membuat rusikan dan siasatan ke atas 12 lagi ajaran. Terdahulu, Datuk Hasanuddin menyempurnakan Majlis Mahabbah Kalam Madani di Mahat Tahfiz Al-Quran Tengku Ampuan Bariah di Kuala Terengganu. Harga ikan dijangka akan terkesan di kawasan tertentu ekoran monsun timur laut yang dijangka berlaku minggu depan. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adnan Hussein berkata, peningkatan permintaan hasil laut dan bekalan yang mungkin berkurangan menjadi faktor kenaikan harga ikan di pasaran. Tengok pernyataan daripada Yang Berhormat Menteri sendiri menyatakan bahawa insya-Allah di musim monsun ini Kementerian Pertanian telah mengambil langkah-langkah awal untuk memastikan bekalan ikan sentiasa mencukupi. Cuma kemungkinan akan ada sedikit kenaikan harga di kawasan-kawasan tertentu berikutan permintaan yang sedikit tinggi dan bekalan yang mungkin agak berkurangan. Tambahnya, bagi menampung kekurangan hasil laut, pihaknya menjalankan aktiviti aquakultur atau peternakan ikan yang melibatkan 21,000 penyertaan. Selain itu, jelasnya, kerajaan akan terus memantau pasaran ikan bagi memastikan pengawalan harga. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Perikanan Sedunia 2024 di Anjung Floria Putrajaya siang tadi. Selepas ini, Melaka perkukuh peranan negara sebagai hub halal antarabangsa. Alhamdulillah, bertemu kembali. Jauhi sikap ego dalam perbahasan rang undang-undang Mufti Wilayah Persekutuan 2024. Setiausaha Agung Pertubuhan Wadah Pencerdasan Umat Malaysia atau Wadah Azizuddin Ahmad menyeru semua pihak sama ada pendukung mahupun pengkritik RUU itu agar mengelakkan sikap berlebihan dalam berdebat sehingga mengabaikan adab ikhtilaf yang dianjurkan dalam agama.
Tambahnya, tiada keperluan untuk membawa pendekatan agresif kerana perbezaan pandangan sehingga mencabar Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naib Mokhtar dan Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Luqman Abdullah untuk meletakkan jawatan. Jelasnya, sikap cabar-mencabar hanya akan menerbitkan ego yang boleh membawa jauh daripada kebenaran dan persamaan. Azizuddin berkata wadah menyokong usaha memperkukuhkan peranan mufti sebagai panduan agama Islam yang sahih dan berautoriti di negara ini. Bagi merancakkan perkembangan industri halal negara, Melaka bakal menganjurkan Festival Halal Antarabangsa Melaka 2024 atau MIHF 24 pada hujung Disember ini. Festival yang julung kali diadakan itu berpotensi memperkukuhkan peranan negara sebagai hub halal antarabangsa dengan penglibatan lebih 10 buah negara. Setiausaha Majlis Agama Islam Melaka Maim Syaiful Fazli Muhammad berkata, bertemakan mengoptimumkan industri halal, MIHF 24 menawarkan peluang kepada 450 pempamer untuk mengetengahkan produk halal masing-masing. MITC lah. Jadi ini adalah satu program yang bersama-sama Majlis Agama Islam Melaka dengan anak-anak syarikat lah, AIM Holdings Berhad, untuk kita mengambil peluang ini, kita ketengahkan lah produk-produk halal di Melaka. Yang juga bukan saja daripada Melaka sajalah, malah di serata dunia lah kita cuba untuk bawa dalam program kita pada kali inilah. Harapan kita melalui program ini kita dapat jadikan satu wadah lah untuk Melaka sebagai sebuah hub halal antarabangsa pada masa akan datang. Antara negara yang dijangka terlibat dalam festival mega itu termasuk Bangladesh, Vietnam, Filipina, Nambia, Singapura, Indonesia serta negara Timur Tengah dengan sasaran 10,000 pengunjung. Katanya MIHF 24 bukan melibatkan makanan dan minuman semata-mata tetapi turut meliputi bidang kosmetik, kesihatan dan pelancongan patuh syariah. Tambahnya, festival itu akan berlangsung 3 hari bermula 20 hingga 22 Disember depan di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keruh. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas Majlis Pra-Pelancaran MIHF 24 yang dirasmikan oleh Ketua Menteri Melaka Datuk Seri A.B. Rauf Yusof petang tadi. Dalam memperkasa industri halal, sehingga kini Melaka berjaya merekodkan lebih 300 syarikat dan produk halal yang diiktiraf Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Baik, Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSEM buat julung kalinya melancarkan laporan indikator kos sara hidup 2023 sempena Majlis Ulang Tahun Jubli Intan ke-75 DOSEM. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata, laporan itu merangkumi 15 penerbitan iaitu penerbitan Malaysia dan 14 lagi mengikut negeri dan wilayah persekutuan bagi tahun 2023. Beliau berkata indikator KSH yang terdapat dalam penerbitan adalah perbelanjaan asas kehidupan wajar atau PAKW dan indeks kos sara hidup IKSH. Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair berkata PAKW dibangunkan untuk memberi nilaian kos kehidupan wajar berdasarkan perincian demografi yang meliputi ciri-ciri isi rumah, saiz isi rumah serta lokasi. Hari ini kita telah pun meluncurkan dua produk baru iaitu indikator kos sara hidup yang memberikan satu nilaian tentang perbelanjaan asas kehidupan bagi setiap daerah di seluruh negara, 162 daerah. Kita juga buat pertama kali dalam sejarah negara menghasilkan pengiraan KDNK daerah. Ini akan membantu pentadbiran di peringkat daerah memperkukuhkan dari segi potensi-potensi yang ada di daerah dan pastinya aspek-aspek pekerjaan, aspek-aspek penerimaan gaji dan upah, kos sara hidup ada perkara yang amat dekat kepada rakyat. Jelasnya, kalkulator PAKW yang dikenali sebagai MyPAKW turut dibangunkan untuk menganggar jumlah perbelanjaan asas bagi taraf kehidupan wajar. Beliau berkata maklumat lanjut boleh diperolehi dengan memuat turun aplikasi MyPAKW atau layari laman sesawang MyPAKW. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Sambutan Ulang Tahun Jubli Intan ke-75 Jabatan Perangkaan Malaysia yang disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Pusat Konvensyen Pika Butterworth siang tadi. Dalam ucapannya, Datuk Seri Anwar menegaskan kebocoran atau keterisan subsidi dapat diatasi dengan wujudnya maklumat dan data tepat daripada DOSEM.
Saya tentunya menunggu supaya perubahan-perubahan yang berlaku, termasuk langkah-langkah yang baru diperkenalkan untuk turun sehingga ke peringkat negeri dan daerah. Angka-angka seperti mana yang diusahakan melalui PADU akan membantu kita supaya tidak ada ketirisan, pertindihan dalam penyaluran bantuan kepada rakyat kita. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata sekiranya isu ketirisan berkenaan tidak diselesaikan, kerajaan akan terus menambah perbelanjaan subsidi, namun ia dikhawatiri tidak sampai ke golongan sasar. Hampir 2 juta tuntutan diterima oleh skim pelindungan MySalam sejak ia dilancarkan pada 2019. Ketua Skim Pelindungan MySalam Syuhaib Isnin berkata, sepanjang tempoh itu kira-kira 1.35 juta rakyat Malaysia telah menerima manfaat dari skim berkenaan. Menyatakan bahawa MySalam telah menjadi benteng perlindungan kesihatan utama untuk segmen B40 dengan hampir 2 juta tuntutan yang kami terima dan juga telah dirasai oleh 1.35 juta rakyat Malaysia. Kini kurang daripada 6 tahun kita telah membayar manfaat tuntutan berjumlah 1.05 bilion kepada rakyat Malaysia. Katanya skim perlindungan MySalam memberi perlindungan kepada golongan B40 dengan membiayai kos rawatan dari 45 jenis penyakit kritikal yang didaftarkan. Tambahnya antara penyakit kritikal yang terdapat dalam senarai perlindungan termasuk kanser, penyakit berkaitan jantung, penyakit berkaitan saraf dan otak serta penyakit buah pinggang. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan karnival Kita Peduli MySalam yang diadakan di Kelang siang tadi. Sementara itu jelasnya masih ramai dari kalangan golongan B40 yang layak menerima manfaat skim perlindungan MySalam masih belum mengetahui berkaitan skim yang disediakan kerajaan secara percuma ini. Beliau menasihatkan orang ramai untuk menyemak kelayakan di laman web www.mysalam.com.my. Kanak-kanak dibunuh Israel di utara Gaza. Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah. Kita beralih ke perkembangan di Gaza. Selepas Beit Lahia teruk dibantai, kem pelarian Jabalia sekali lagi menerima nasib sama dalam serangan kejamnya petang semalam ke atas 2 bangunan kediaman 50 kanak-kanak antara 84 yang disahkan terkorban. Situasi disifatkan amat teruk dengan ramai lagi penduduk masih terperangkap di bawah runtuhan. Kedua bangunan itu sebelum ini didiami kira-kira 170 penduduk Gaza. Lebih malang lagi, pasukan pertahanan awam tidak dapat menjalankan operasi di lokasi dan mangsa yang tertimbus hanya dapat diselamatkan oleh orang awam yang tinggal di kawasan kejiranan. Sementara itu, lanskap Beit Lahia di utara Gaza telah berkecai gara-gara pengeboman berterusan Israel. Operasi ketenteraan Israel diteruskan di seluruh Gaza dengan kem pelarian Nusairat menjadi sasaran pengeboman hebat, serangan drone dan tembakan sehingga meragut 34 nyawa dalam tempoh 24 jam lepas. Rakyat Gaza di kem pelarian Nusairat cuba mencari perlindungan di bandar lain, tetapi tentera Israel menyerang orang awam di kawasan tersebut dengan drone quadcopter dan pasukan darat mereka. $15 roket dilepaskan Hezbollah ke utara negara haram awal pagi hari ini. Serangan terbaru Lebanon itu menyusul selepas Beirut melancarkan berdilan roket ke atas 2 bandar di tengah Israel iaitu Hashron dan Tira tengah malam semalam yang mengakibatkan kira-kira 30 rakyat rejim cedera. Bagaimanapun, rejim mendakwa dapat memintas 10 daripadanya dan selebihnya jatuh di kawasan lapang. Roket berkenaan dilancarkan dari selatan Lebanon dan menyasarkan Galili utara Israel. Terdahulu dalam serangan di Hasharon, 19 orang dilaporkan cedera manakala berdilan roket ke atas sebuah pangsapuri di bandar Tira mengakibatkan 11 mengalami luka. Sementara itu, stesen radio tentera Israel telah melaporkan bahawa Komando Utara Israel Major General Ori Gordon alami kecederaan selepas kenderaannya terbalik di Lebanon. Sepanjang bulan Oktober ini, 37 askar Israel telah maut selepas bertempur dengan Hizbullah.
Hampir 30 hari berturut-turut utara Gaza dibedil dan dikepung. Zionis yang menyasarkan kem Jabalia dan Beit Lahia tidak menunjukkan sebarang tanda untuk menoktahkan pengeboman di situ yang kini telah mengorbankan beribu-ribu orang dalam tempoh berkenaan. Dan selepas lebih 13 bulan malapetaka, 43,259 rakyat Gaza sudah terkorban. Pelarian di utara Gaza kini berdepan kelaparan dan kebuluran ekoran tiada akses bantuan kemanusiaan yang masuk. Ia disebabkan Zionis melakukan serangan berterusan ke atas keseluruhan kawasan itu. Sementara itu, masyarakat antarabangsa dan institusi kemanusiaan termasuk PBB didesak untuk segera campur tangan bagi membolehkan pasukan pertahanan awam dapat menjalankan tugas kemanusiaan mereka. Utara Gaza kini diibaratkan seperti padang jarak padang terkukur dengan kemusnahan total, manakala seluruh penduduknya pula berada dalam risiko menunggu mati. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.